Oke, salam dan salam sejahtera. Dan penyerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh anggota Majlis Tertinggi Bersatu, yaitu Abdul Latif Ahmad. Yang mana hari ini beliau mengeluarkan kenyataan bahawa Anwar tak layak jadi calon Perdana Menteri selagi kes serangan seksual belum selesai. Dan apa yang dia kata di sini juga, dalam keadaan ini dia kata adalah terpulang kepada PH untuk bertanggungjawab dan mengkaji semula pencalonan bagi jawatan Perdana Menteri. Jadi saya tidak nak panjangkan isu ini. Saya tahu bahawa apa yang beliau ulas dan kawan-kawan di luar juga sudah membaca kenyataan media ini. So, yang pertama saya rasa Abdul Latif ni dia takut. Kerana kalau Anwar jadi Perdana Menteri, maka LCS yang mana kita tahu kapal LCS yang 6 bilion hilang, kapalnya tak ada, melibatkan beliau. Itu satu perkara. Yang kedua, Abdul Latif dia harus tahu bahawa Presiden UMNO hari ini disabitkan dengan 87 pertuduhan. 40 sudah pun kita tahu ditolak, tetapi 47 kes masih ada. Kenapa kamu menyerang pimpinan Pakatan Harapan? Kenapa kamu tidak serang bos lama kamu? Kenapa? Kerana kamu takut Presiden UMNO suatu masa dahulu, beliau sebagai Menteri Pertahanan, kamu timbalannya. Jadi kamu cuba menutupi kesalahan-kesalahan kamu. Inilah sikap pimpinan lama yang belagak pandai cuba memperbodohkan rakyat dengan hujah-hujah pada saya yang tidak masuk akal. Yang pada saya juga beliau ini adalah kurang cerdik kerana kamu menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan kamu menyerang kepada UMNO. Kamu kata tak nak bersekongkol dengan parti yang mengadakan rasuah, yang mana parti kamu, presiden kamu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak nak bersekongkol dengan perasuah, tetapi kamu sendiri cuba untuk memporak-perandakan parti orang lain dengan hujah-hujah yang pada saya sangat dangkal. Kerana kamu tidak menyerang kepada UMNO, yang mana pimpinan UMNO semuanya banyak rasuah. Kenapa dia tidak nak serang? Kerana dia sendiri menjalankan rasuah, yang mana melibatkan kapal SJS, yang mana Putik Kapas pun boleh ambil tender projek. Yang mana kita tahu hari ini, jika Pakatan Harapan memerintah, orang seperti Abdul Latif ini, kita lihat akan diheret ke mahkamah. Hari ini dia boleh ugutlah saudara Rafizi Lamli itu dengan buat laporan polis. Itu pun beliau sendiri tak datang, menggunakan kuasa. Inilah sikapnya pimpinan yang lama, yang telah pun daripada UMNO beralih kepada Bersatu, yang mana cara mereka tetap sama, iaitu cuba mengugut rakyat dengan beliau sendiri tidak berani ke depan tetapi menyuruhkan kaki tangan orang-orang di kelilingnya untuk membuat laporan polis. Jadi sikap inilah saya lihat suatu masa nanti orang seperti Abdul Latif ini akan kita heret juga. Dia tidak payah nak berdabik dada hari ini. Kita tunggu apakah parti beliau ini boleh bertahan lama dan apakah kerjaya politiknya boleh bertahan lama. Kita tahu apabila saudara Rafizi dedahkan banyak isu, banyak perkara yang mana berjoli duit. Saya tak nak kata dia, tetapi kita tahu kapal LCS melibatkan ahli politik, boleh berjoli duit di Singapura, boleh bermabuk sakan di Singapura. Hari ini kamu nak cerita skandal seksual Datuk Seri Anwar Ibrahim, baik kita cermin diri kita dulu. Adakah kita ini seorang pemimpin yang betul-betul tidak melakukan perkara-perkara yang sumbang, tidak melakukan perkara-perkara yang salah? Yang beliau hari ini apabila didedahkan oleh saudara Rafizi Lamli yang berkenaan dengan projek tender yang melibatkan isteri beliau, akhirnya beliau sangkal, yang mana kita rakyat boleh dengar bahawa kemungkinan itu adalah isteri keduanya ataupun isteri pertamanya. Jadi tidak payah. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada seorang isteri, iaitu Datuk Seri Wan Azizah, yang mana itulah isterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun difitnah masuk penjara, akhirnya difitnah lagi apabila dekat PRU, apabila dalam PRU, maka mulalah strategi busuk yang dibuat oleh pimpinan UMNO, pimpinan PN ini, yang mana mereka-mereka ini adalah bekas UMNO. Hari ini duduk dalam Bersatu kerana ketakutan, kerana telah pun diugut supaya duduk dengan Bersatu, dengan Muhyiddin suatu masa dahulu. Akhirnya mereka ikut, hari ini mereka menyerang balik Pakatan Harapan, kerana jika Pakatan Harapan menang, seperti mana yang saya katakan tadi, maka mereka-mereka dia bersiaplah. Inilah yang berlaku dalam pentadbiran negara kita ini. Kita lihatlah bagaimana rupanya pemimpin-pemimpin kita ini, yang mana mereka bertolak dalih menggunakan sentimen kaum, menggunakan sentimen agama,
Yang mana hari ini beliau sepatutnya sebagai seorang ahli politik lama tidak menyerang kepimpinan parti, tidak menyerang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan isu begini. Beliau sepatutnya profesional, bukan menyerang dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Sepatutnya beliau menceritakan apa agenda beliau. Sepatutnya beliau menceritakan apa agenda Perikatan Nasional beliau. Bukan menyerang pribadi sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara, yang kita tahu hari ini, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin ataupun menjadi Perdana Menteri akan datang, beliau takut apabila saudara Rafizi Lamli berada dalam kerajaan, maka pembongkaran yang telah pun dibuat, yang cuba disekat sebelum ini, beliau amat takut. Takut kerana beliau sudah pun hari ini merasakan bahawa sebelah kaki masuk penjara. Itu confirm. Kita tahu kapal LCS 6 bilion hilang macam tu. Kapal tak siap. Hari ini, saya sebagai rakyat biasa turun ke lapangan. Saya lihat apabila kerajaan Barisan Nasional yang memerintah, banyak projek-projek Gajah Putih yang terbengkalai, yang tak siap. Yang mana sepatutnya siap pada tahun 2020 ataupun 2021. Projek itu daripada tahun 1999 ataupun tahun 1998. Tetapi tidak dapat disiapkan kerana perangai-perangai adun-adun, perangai-perangai ahli parlimen kita yang rakus dengan buat projek agih tender kepada kontraktor yang tidak layak. Sama lah seperti kapal LCS ini. Jadi hari ini dia cuba berdabik dada kerana dia masih gunakan kuasa-kuasa interim ni, menjadi menteri, timbalan menteri interim ni, untuk mereka nak membuka mulut. Cubalah nanti, tunggu saatnya. Maka mereka-mereka ini kita tahulah ke mana tempatnya. Jika UMNO menang, dia pun tetap akan kena juga kerana dia duduk dalam bersatu, kecuali dia bergabung dengan UMNO. Tetapi kalau Pakatan Harapan menang, siap-siaplah. Saya harap pimpinan Pakatan Harapan, terutamanya Rafizi Lamli, jangan lepas kes orang seperti Abdul Latif ini. Sebab itu dia menyerang kepimpinan Pakatan Harapan kerana dia tahu Rafizi Lamli tidak akan lepaskan dia. Seperti mana kita lihat kes-kes 1MDB dahulu. Sekarang ni pilihan raya dia cuba serang dengan menggunakan isu pribadi. Pada saya, orang seperti ini tidak layak untuk kita menjadikan dia sebagai pemimpin. Kerana dia menyerang pribadi orang dengan menggunakan isu-isu seperti seksual ini, yang mana isu seksual ini belum lagi pasti. Kes ini sebenarnya tidak jalan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tak layan pun. Kerana ini satu yang tidak ada bukti pun. Jadi kenapa dia nak ni? Kenapa dia tidak melihat kepada Zahid Hamidi yang mempunyai banyak kes? Yang mana juga kita dengar Presiden dia sendiri ada perempuan simpanan. Dia tidak jawab. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila satu masa begitu panas sekali isunya ada perempuan simpanan daripada Singapura, kenapa tidak dijawab isu itu? Kenapa isu yang tak pasti dia suruh orang nak tukar Perdana Menteri? Layak ke Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri? Layak ke Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri? Jadi begitulah ceritanya. Dia cerminkan muka dia, diri dia sendiri dulu, baru dia cakap. Ataupun orang seperti Dr. Latif ni, ada sekolah tak? Kalau ada sekolah, dia tidak berpolitik seperti ini. Kalau kita berfikir panjang, kita harus melihat ke depannya. Politik is politik. Jangan kita serang pribadi. Agenda kita, apa kita punya matlamat, itu sepatutnya. Jadi saya harap rakyat di luar sana jangan terpengaruh dengan dakyah-dakyah yang pada saya ini politik busuk yang dikeluarkan oleh anggota Majlis Tertinggi Bersatu ini. Yang pada saya juga bengong lah kerana kamu menyerang pribadi yang mana perkara ini tidak sahih. Tetapi kalau suatu saat kita jadi kerajaan ataupun hari ini kalau kita tak sibuk berkempen, maka kita boleh dah membuat laporan polis ataupun kita boleh dikatakan juga sebagai kata-kata dia ni fitnah kerana tidak ada bukti. Dia mengatakan bahawa calon PM selagi kes serangan seksual ni belum selesai, dia punya kes sendiri belum selesai. Kita tunggu saja. Dan itu pencerahan saya dan saya harap pengundi-pengundi di luar faham dan harap jangan undi Perikatan Nasional, jangan undi Barisan Nasional, bagi undi kepada Pakatan Harapan agar
kita tahu apa yang berlaku dalam negara ini. Kita kan heret semua sekali orang-orang seperti Abdul Latif ini, kerana kita tahu kapal LCS tak siap, beliau lah juga yang ada di dalam tu. Dia dengan Presiden UMNO. Jadi itu pencerahan saya. So sekian, terima kasih.